Assalamualaikum, kembali bersama kami di Malaysia hari ini TV3. Hari ini hari Rabu 5 April 2023. Dan diam tak diam, kita kena cakap macam inilah sebab diam tak diam dah 14 Ramadan dah 1444 Hijrah. Temankan kami berdua pada pagi ini Hanif Miswan dan Ani Mizati bersama dengan anda. Apa khabar agaknya, bagaimana puasa anda? Setakat separuh jalan kita dah pun menjelangnya bulan Ramadan ni. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik kan. Diam tak diam juga kita dah hampir meniti fasa 10 malam terakhir. Kan? Pastinya semua dah bersiap sedia. Sebenarnya persiapan raya saya kira sebelum bulan puasa lagi ramai yang dah selesaikan. Betul. Yang ni orang kata pecitan akhir lah untuk kita siapkan segala yang belum disiapkan lagi. Saya rasa meriah tahun ni. Kan? Awak dah merasa tak kemeriahan? Sangat meriah sebab rasanya semua macam nak balas dendam lah kan. Bolehlah dikatakan macam tu. Kepada beberapa tahun kebelakangan ini apabila kita dilanda pandemik dan pada tahun ini pun kita nak menyemarakkan lagi. Dan bila cakap tentang semarak ni, saya mungkin nak berikan sedikit syarat lah kepada beberapa masjid yang saya singgah ketika Ramadan ini dengan bacaan ayat suci Al-Quran, imam-imam yang mengalunkan bacaan Al-Quran, dan saya nak berikan penghargaan kepada mereka yang membaca sedikit panjang dan berlagu itulah. Maksudnya sebab ini kan bulan Al-Quran juga diturunkan Al-Quran. Jadi kita sebagai makmum pun akan menghayati. Bulan ni lah kita nak tengok keindahannya kan. Jadi jemaah pun lepas 8 je banyak yang dah hilang kan. Itu sunatlah juga. Tetapi dalam masa sama yang penting kehadiran kita itu bersama dengan keluarga, anak-anak kecil juga diraikan. Betul kan, kita mendidik mereka dari fasa yang awal. Dan untunglah bagi yang pergi masjid akan habiskan 30 juz Al-Quran. Dan kalau mereka ikut sampai habis rakaat kan lagi untung. Dapat sebab tak perlu lagi kita nak berlumba-lumba untuk mengejar khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Selalunya kan satu hari kena habis 1 juzuk. Barulah kita insya-Allah dapat khatam sepanjang bulan Ramadan ini. Tapi apa pun usaha kita, kita tingkatkan lagi dengan mungkin dipanjangkan walaupun bukan bulan Ramadan. Itu yang kita harapkan. Ini permulaan. Betul. Sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi Anim, kita tinjau terlebih dahulu apa yang berlaku di dalam negara kita. Yang pertamanya cuaca lah mestinya. Kita lah kan. Hujan di sekitar Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang pada pagi ini. Betul lah, renyai-renyai tadi. Hati-hati ya semua. Inilah betul lah dia cakap 8.40, 9.10, 9.40 ni hujan. Di kawasan mana yang tak hujan, semua nampak hujan. Kuantan je ada cerah sikit. Kuantan ada cerah sikit. Bayan lepas pun nampak cerah. Betul. Yang lain semua dikabarkan hujan. Kuching, Kota Kinabalu ada cerah sikit. Betul. Yang lain semua setakat jam 9.40 pagi ada hujan, sama ada lebat ataupun renyai. Apa pun kita harapkan yang terbaik sebab jalan agak licin lah kan. Itu yang kita risaukan. Dan ada amaran ribut petir. Biasa tekan macam tu. Mana tu? Ini live lah ni ya. Amaran ribut petir yang difahamkan dikeluarkan pada hari ini sehingga jam 2 petang di sekitar utara tanah air di Kedah, daerah Yan dan Kuala Muda, Pulau Pinang, Pahang, Jerantut, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan Rompin serta Johor, Segamat, Mersing, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Okey, itu amaran ribut petir. Kita nak kongsikan juga apa yang menarik di akhbar harian online, yang mana berita harian kali ini ada satu terpampang kat sini, anda dapat nampak. 43,019 pelajar sekolah menengah, 341 murid sekolah rendah merokok tahun lalu. Ini statistik yang terbaru kita bawakan. Setakat ini kalau anda tengokkan figure ataupun jumlahnya memang merisaukanlah. Betul. Dia bukannya cerita peringkat yang awal dan sebagainya kan. Yang baik kan. Ini terus-terus dah hampir 50,000 pelajar sekolah menengah yang kita dapati. Bagaimana pula dengan saringan dijalankan terhadap 1.3 juta pelajar sekolah menengah menerusi program kesihatan oral tanpa asap rokok. Betul. Dan 2 juta pelajar sekolah rendah, 341 murid dikesan terjebak dengan perbuatan itu. Dan ini kajian maksudnya mereka yang menjawab dengan jujur lah. Di sebalik itu, di belakang kita tak tahu pula macam mana. Yang ni dapat detect. 1.3 pelajar saja yang tak dapat detect lagi, yang tak mungkin ialah orang kata betul-betul mengakui yang mereka terlibat dengan rokok dan sebagainya. Kita pun tak tahu. Ni statistik yang agak membimbangkan. Betul. Dan bayangkan mereka yang terjebak dari usia remaja, daripada usia yang sangat awal. Dan itu sangat-sangat membimbangkan apabila mereka menjengah ke alam remaja dan dewasa nanti. Okey, itu ceritanya anda boleh baca di portal-portal berita yang telah pun kami kongsikan. Tapi sekarang Anim nanti balik kampung tak balik. Aduh, tak ada perjalanan jauh lah. Dia tak ada pilihan selain daripada kita akan beraya di Kuala Lumpur. Tak boleh ejaz dah. Tak boleh ejaz dah sebab kita bekerja sebelum dan selepas hari raya. Tapi saya seronok lah sebab tahun ini adalah tahun yang kita boleh manfaatkan dengan kawan-kawan kerja pula. Bukan kan? apa, saya nak cakap tentang kenderaan lah. Kalau balik kampung, berjalan jauh. Tapi okey ni, macam mana pun kereta kena jaga. Saya balik kampung juga. Tiba-tiba ada kampung. Kereta kita kena periksa, dan itu yang kami nak bawakan, kongsikan tentang kepentingan untuk pemeriksaan kenderaan. Secara asasnya, apa yang anda perlu tahu, baik lelaki ataupun perempuan. Lagi-lagi perempuan lah. Cek tak kena tu. Kalau tak tahu tak apa, kita dengarkan bagaimana kata mereka. Jom.
Okay, first thing kita mesti tengok dulu. Kita check dulu sebelum pergi. Kita belajar dulu, kita ada belajar RSM, rutin sebelum memandu. So kita mestilah tengok dulu apa benda yang rosak dan kita check. Kita tak tahu, kita hantar ke kedai workshop untuk menentukan apa masalah dia. Saya selalunya apabila saya dengar bunyi yang pelik sikit ataupun yang di luar kebiasaan, saya akan selepas itu saya akan cuba untuk cari mekanik lah untuk pastikan benda tu okey ataupun tak okey, kena buat apa dan sebagainya. Selalu saya akan check dululah apa yang problem. Kalau macam saya tak sure, saya pergi bengkel lah. Pergi cek dululah. Pergi servis tengok engine problem ke, brake problem ke. Mungkin bukan brake lah. Biasa kalau ada bunyi ya, mungkin aircon problem, engine problem, ini dua banyak. Memang kena cek dululah. Kalau tak boleh, mana boleh nak highway nanti bahaya tau, accident. Okey, apa yang akan saya lakukan adalah saya akan tengok check lah kalau dia ada masalah bateri ataupun memang kalau betul-betul tak boleh start tu, kalau saya tak berapa mahir, saya akan call lah. Kalau dekat highway tu kita akan call Free Toll Plus Highway untuk membantulah, untuk bantu kita apa yang masalah yang sedang berlaku lah. Ya, saya pasti membuat pemeriksaan dulu. Saya akan buat pemeriksaan tayar, angin, engine oil, tengok pada radiator juga kita tengok, dan bunyi-bunyi di absorber semua kita akan cek dulu. Ya, memang. Yang saya akan buat check up, yang mesti saya buat pemeriksaan tayar, kemudian minyak enjin. Yang lain tu dia punya sistem-sistem elektronik lah. Signal ke apa ke kena pastikan elok. Sebab saya tak mahu ada problem sepanjang saya travel tu. Selalu saya akan cek dulu kita punya minyak hitam atau minyak cukup tak, ataupun tayar okey ke tak. Selalu saya akan bagi kat ayah saya jugalah try. Biasa minyak hitam, minyak gear, brake, tayar, ini empat paling penting. Tapi tengoklah itu servis car punya orang akan cakap apa kurang, mau tukar. Mungkin tengok dia betul kurang banyak, dan tukar loh. Okey, kalau sekiranya saya berjalan jauh, saya akan cek dululah air, kemudian saya akan cek tayar, angin tayar, pastikan angin tayar tu bersesuaian untuk kita buat travel jalan jauh lah. Kemudian kita akan cek minyak enjin, minyak enjin pun kita akan cek jugalah. Pemeriksaan kenderaan merupakan perkara yang tidak boleh diambil ringan. Sebarang kesalahan atau kekilafan yang berlaku semasa proses itu mampu meragut nyawa sendiri dan orang tersayang. Berdasarkan statistik daripada Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya MIROS, 3 elemen yang mendorong kepada berlakunya kemalangan iaitu sikap manusia, keadaan persekitaran dan permukaan jalan serta faktor kenderaan yang diguna pakai. Melalui kajian, faktor kenderaan adalah antara yang mendorong berlakunya kemalangan. Puspakom, sebuah syarikat pemeriksaan kenderaan berkomputer Malaysia, memeriksa kenderaan yang diubah suai dan kenderaan komersial atau persendirian sebelum dijual atau dibeli. Setiap tahun, Puspakom melakukan pemeriksaan terhadap lebih 3 juta kenderaan. Pemeriksaan itu bertujuan membantu menjamin keselamatan kenderaan dan pematuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Namun begitu, pelbagai tragedi menyayat hati berpunca daripada kenderaan yang tidak diselenggara dan diperiksa dengan baik. Sebagai contoh, baru-baru ini, seorang remaja berusia 18 tahun di Kuala Terengganu maut ketika berniaga apabila dihempap tayar lori yang tercabut ketika bergerak. Peristiwa ini pasti dapat dielak sekiranya pengguna dan penguatkuasa bekerjasama memberi komitmen yang tinggi dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan. Meniti musim perayaan yang semakin hampir ini, ambillah peluang ini untuk melakukan pemeriksaan dan penyelenggaraan sepatutnya ke atas kenderaan sebelum pulang ke kampung halaman. Okey, dah ready dah nak balik kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hal pula tak boleh start ni? Hanif. Kita tak boleh start. Inilah masalahnya. Awak dah check ke belum? Dah. Semua saya dah check dah. Air dah check. Temperature saya dah tengok semua okey. Enjin ni semua saya dah tengok dah. Saya dah nampak dah apa masalahnya.
Masalahnya kunci mana kunci? Kunci tak ada. Itulah masalahnya. Betul lah tu. Tapi bukan tu je sebenarnya. Orang perempuan lagi banyak benda yang dia tak check. Jom kita tengok apa sebenarnya. Kunci kat sini tuan-tuan Macam mana nak start? Aduh ni buat kantoi lah. Aduh, kita baru je nak peropa kan. Nak cerita sebenarnya. Inilah antara perkara yang akan terjadi. Dah siap-siap dah balik kampung semua, tak boleh start kereta. Betul. Dan kadang-kadang tak boleh bergerak dan itu mungkin akan menjadikan kepada permasalahan lah. Sebab kita nak berjalan jauh ni. Kadang-kadang kat tengah jalan dekat highway pun ada juga masalah. Mungkin kereta berasap, kereta tak boleh start ataupun itu akan menyebabkan bukan sahaja kita yang bermasalah tetapi pengguna jalan raya lain pun akan ada risiko bahaya jugalah. Tapi nak bercakap berkenaan dengan penjagaan kereta ataupun macam mana kita nak cek kereta kan untuk perjalanan jauh ni musim perayaan, bukanlah kami berdua yang akan bercakap kan. Kalau tadi kunci pun tak ada. Kalau saya cakap pasal kereta. Minyak hitam dengan air pun tak tahu beza kat mana. Baik kita cek yang pakar lah ni. Datuk Insinyur Muhammad Dalip, penasihat automotif. Assalamualaikum. Muhammad bersama dengan kita. Mak ni kalau bab kereta je memang kita panggil dia. Dia sahaja. Orangnya. Kan? Kadang-kadang kita ni bab kereta, kalau orang lain nak explain takut kita tak faham sebab apa bahasa dia terlalu teknikal. Betul. Hari ni Tok Mak akan cerita dengan kita lebih mudahlah bahasa yang senang cerita. Supaya orang faham dan balik kampung semesti selamat sampai ke destinasi. Lebih penting Tok Mat, kereta tu kita nampak cantik luaran tapi selamat dalamannya. Pasti. Kita lock yang tu. Kita lock. Tok Mat, kepentingan untuk mereka yang menonton ataupun rakyat Malaysia lah musim perayaan ni, pastikan bahawa kenderaan berada dalam keadaan yang baik Tok Mat. Okey, terbaik sekali. So hari ni kita terus saja ke depan. Dekat dalam tu kita isi barang, kita isi orang, tak ada masalah. Barang orang settle. So kita yang paling penting kat sini, apa yang paling penting sekali nombor satu adalah ni kita nak tengok ni. Ni. Minyak hitam. Ni. Kalau semua orang tengok benda ni dia ada warna. Kat sana pun ada warna, kat sini pun ada warna. Ni adalah tempat minyak pelicin. Okey. So minyak pelicin ni mineral 5,000, semi sintetik 10,000. Puli sintetik 15,000. Jangan hari ni kita tukar minyak jenama A, besok jenama B, besok jenama C. Memendekkan jangka hayat enjin. Okey, jangan. Baru hari ni. Jangan campur-campur. Jangan campur. Brand yang sama? Betul. Jadi kalau kita katakan contoh kita buat kek, kita bagi 5 perempuan cantik buat kek. Agak-agak 5 kek tu keluar sama tak? Tak sama. Itulah dia. Tak sama. Itulah dia. Tangan lain. Maknanya begitu juga konsep dia. Faham? Betul. Jadi yang kedua kita nak tengok yang ini. Ni minyak brake. Minyak brake jangan kita tambah. Jangan tambah. Hoi, kurang minyak brake ni, kita pun tambah lagi. Kurang lagi, kita tambah lagi. Sebenarnya bila minyak brake yang kurang itu adalah brake pad kita dah habis. Betul. Jadi indikator untuk kita mengetahui brake pad kita dah habis dengan kurangnya minyaknya dah kurang. Macam mana kita nak tengok tu? Di sini maxima, di sini minima. So dia mesti berada di dalam kawasan ni. Ni cukup-cukup je ada. So kalau dia kurang sampai sini, jangan tambah. Jangan tambah. Kerana viscosity strength yang ada minyak yang di dalam dengan yang baru terlalu berbeza. Baik. Maknanya kena tukar brake pad lah. Tak perlu lagi. Kalau contoh dia dah berada di sini. Tepat sekali. Sampai situ kita kena ganti. Kena gantinya brake pad, bukan tambah minyaknya. Bukan tambah minyak. Kenapa? Sebab kalau kita tambah minyak, minyak yang baru dengan minyak yang lama, strength dia tak serupa. Dia takkan gel in lah. Yes. Nanti kita tekan brake, break. Sekejap keras, sekejap lembik. Sekejap keras, sekejap lembik. Last break. Break dekat mulut, break. Bam. Alamak, mak kat rumah. Mak kalau dah tak ada macam saya, mak dah meninggal semalam. Alamak. Al-Fatihah juga untuk mak. Allah. Tok Mak kita baru tahu. Tak apa. Lagi Tok Mat, mungkin ada soalan juga macam ni minyak brake kan. Minyak pelincir ni tadi. Bila kita nak check tu macam mana tahap yang betul nak tahu tu. So kalau kita nak tengok kat sini, macam ini je tengok dia. Nampak? Dan dia ada dekat sini paling rendah, dekat sini paling tinggi. Okey, sepatutnya. So, paling tengah tu dah kira cantik biar lah. Biar dia berada di tengah-tengah. Tengah lah. Supaya enjin ni ringan. Janganlah kita ada yang taruh sampai terlebih-lebih. Lebih sampai atas kan? Sampai atas. Bila ingat lagi banyak, lagi bagus. Bukan. Enjin akan jadi berat. Bila enjin lagi jadi berat, dia penat, dia akan menggunakan bahan bakar petrol. Dipanggilkan RON 95. RON maksudnya Research Octane Number 95. Research Octane Number 97. Di dalam negara kita ada RON 100. Ada RON 100? Ada RON 100. Jadi RON 100 tu paling mahal lah. Maknanya boleh pakai, dia akan mengubah jugalah kualiti enjin kita. Betul. Tepat sekali. Itu jadi kira memang T20 punya lah. Betul. Jadi kalau kita hari-hari pakai 95, kita tak pernah rasa 97, kita tak pernah rasa 100,
kita takkan dapat feel tu macam mana. Okey. Kita sekali-sekali kita try rasa 97. Tengok dia punya G-force macam mana. Ada efek dengan pembawakan? Of course. Feel of G-force. Dan hikmat ini sebenarnya tidak dibawa oleh mana-mana. Maksudnya hanya sebagai peranan bersama lah. Okey, apa lagi yang perlu kita tahu secara asas ni? Yang ni minyak steering. Steering. Jangan taruh minyak enjin, pergi taruh minyak steering. Tak boleh. Boleh. Bukan satu minyak kita pukul rata, bukan Tidak. Ya ni. Macam gula kan. Gula nak buat kopi, gula nak buat teh, gula nak buat kek ya. Semua pun dia boleh masuk. Gula sama. Yang ini tak boleh. Tak boleh. Jangan. Yang ini minyak dia minyak steering. Yang ini minyak brake. Macam mana nak tahu minyak steering ni berada dalam kuantiti yang baik? Yang sini dia akan nampak maksimal, yang ini dia punya minimal. Dua ni dangerous line. Dangerous line. Jangan berada di situlah. Betul. Kalau dia ada di kawasan tu, bermakna steering kita, rack and pinion kita, bush dalam tu dipanggilkan repair kit. Kit itu dah pecah. So kalau kita pusing steering kita akan bunyi krek. Kalau pusing lagi, dia akan berbunyi. Tetapi ada dua bunyi. Bunyi yang pertama bunyi steering, bunyi yang kedua bunyi drive shaft. Drive shaft, yes. Bunyi drive shaft adalah bunyi besi. Tapi itu pun terkesan daripada minyak ni juga? Bukan. Yang drive shaft kesan dia adalah daripada pulasan kita steering. Kita pulas maksima to the end. Jangan bila sampai the end tok kena release sikit. Dan kebanyakan yang menyebab ini adalah kenderaan statik, tayar dah pusing. Itu dia yang tak boleh. Tapi konsep ni kalau dia kurang kita boleh tambah? Tak boleh. Tak boleh juga? Tak boleh. Tapi macam kita nak menambah je minyak ni. Kalau kita nampak kurang, dia orang hantar bengkel. Tiap 100,000 kilometer ganti semua. Dia tukar minyak. Supaya kuasa dia tu ni. Tepat sekali. Dia punya viscosity. Dia bukan macam minyak kereta habis. Tidak, dia berpusing. Okey, ini kereta yang maknanya terbuka, konsep dia enjin dia terbuka. Kita ada satu lagi enjin yang tertutup. Boleh Tok Mat? Yes, ni. Bila kita pergi kat sini, kita akan nampak semuanya orang tengok agak berbeza dengan kereta yang tadi. Okey, perbezaannya semua tak nampak. Plug dia dekat mana? Alamak. Biasa kat sana nampak, kat sini tak nampak. Kalau kita tengok kat sini semua kabel semua tak ada. Semua bertutup. Dalam tu. Jadi apa yang ditutup dia adalah 2-in-1 tu sebab dipanggilkan VVTI. Variable Valve Timing Injection. So apa yang berlaku dekat sini adalah disetting by ECU, Electronic Control Unit, kepada EFI, Electronic Fuel Injection System. Dipanggilkan sistem. Satu yang kawal semua. Jadi tak perlu risau. Ini cara nak menghidupkan enjin, bukan boleh masuk kunci terus start. Tak boleh. Tak boleh. Okey, dia kena masuk kunci satu, lepas lagi satu. Ini pasal dia touch button Touch yang pertama, release lock. Lepaskan ke kunci. Tekan yang kedua, aktif semua. Bila aktif semua tu ada lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada lampu. 1, 2, 3 padam. Apa kata kalau kita bila test? Kita macam tak dapat nak bayangkan macam mana tu. Boleh ke kita try Tok Mat? Tok Mat, kita try Tok Mat. Kita siapa ni pinjam kunci je? Ada ke? Itulah ya. Ada, kuncinya ada. Kunci kat sini, tuannya ada. Ada. Kasih pinjam le. Saya lah Tok Mat. Jadi demo lah. Okey. Kita dah masuk. Jangan pijak brake. Okey. Touch button. Okey, touch button, enjin kat sini sekejap ya. Okey, ni touch tanpa pijak brake jangan pijak brake. Dipanggilkan release lock. Release lock. Dia akan on. Touch lagi sekali. On system. Nyala semua dah lampu. Tengok. Semua padam. Lepas dia padam. Okey. Baru kita boleh. Sabar kejap, jangan buka radio. Okey. Ada aircon, tutup aircon. Tutup aircon bahaya Aduh. Mana satu aircon dia ya? Mana ni tak jumpa. Nampak no kereta pinjam tu ya. Betul. Okey. Belum off lah. Lepas tu? Oh ni. Okey. Baru tekan brake. Touch. Tu touch yang betul. Okey. Tak boleh touch lama-lama, tak boleh. Okey, apa kesan dia kalau kita tak mengikut hukum alam yang tadi? Sistem tadi akan terganggu dan sistem tu akan dipanggilkan shortcut. Jalan pintas. Macam memaksalah benda tu. Pandai pun. Paksa. Dia macam ni Nem. Sebenarnya saya matikan balik Matikan. Jangan tekan apa-apa. Terus tekan. Okey. Biasanya kalau kita macam lambat nak pergi kerja apa semua, kita terus start je kan. Tak boleh. Selepas dia di start macam kita berhenti tadi, boleh start terus.
Sebab sistem tengah aktif. Dia jangan awal-awal pagi tu jangan lebih daripada 6 jam. Kalau 6 jam dia dah rehat, itulah cara yang terbaik tadi. Betul. Sekali, 2 kali, 3 kali. Betul. Faham. Okey, faham, noted. Dia berbeza dengan kereta yang menggunakan kunci. Kunci tu ada 0, 1, 2 dan 3. Betul. So masuk 0, 0 plus 1 plus 2, baru dia boleh pergi plus 3. Jangan 1, 2, 3. Tak boleh. Okey, baik. Sebenarnya konsep dia sama, cuma dia punya indikator tu berbeza lah. Betul. Yang ni dia auto. Ni yang tutup ni. Bila kita nak balik jalan jauh, paling penting sekali kita kena tengok tayar. Betul. Tayar ni ibarat nyawa kat kereta tau. Kalau ini masalah, habis lah. Dan tayar tak boleh kurang daripada 1.6 mm. 1.6 mm. Macam mana kita nak ukur tu? Trade ni kita boleh letak. Kalau kita nak guna duit apa benda pun, ruler pun boleh, nak gunakan kertas keras pun boleh. Dan dah ukur dalam deep, baru kita masuk dekat measurement. Okey, kalau macam ni maknanya condition dia dikategorikan macam mana? Ini okey. Ini okey. boleh lagi. Nasib baik kalau tak habis duit dia kena tukar tayar. Tapi tak ada apa orang kata, ada lurah ni, parit ni, kita masukkan jari, tengok berapa dalam. Jadi banyak lagi boleh pakai. Maknanya kita nampak, selagi nampak corak dekat tayar ni, selagi tu okey lagi lah. Betul. Dan nak kita tengok ni, kalau kita tengok kat sini, baca dia lah. Kita nampak number 1622. Maksud dia minggu ke-16 tahun 22. Jadi kereta ni kereta barulah. Tayar ni kadang-kadang kalau kita tukar, ada yang ambil contohlah tayar pecah last minute, dia ambil tayar second hand. Jadi dia ada bagi tahu tahun selalunya. Okey, ni tahun 2018, ni tahun 2020. Macam mana kita nak katakan tayar tu masih lagi selamat dan boleh dipakai? Tayar second hand. Betul. Bagus soalan tu ni. Tepat sekali. Kita kena gunakan benda yang tajam, kita cocok dekat sini. Kalau kita cocok dia tenggelam, bermakna date tu dah ditampal. Cocok tu. Kita cocok macam ini. Kita cocok macam ini, kita kuat-kuatkan dia. Dia tak boleh tanggal. Ini original. Kalau kita congkir macam ini dia terkopak, bermakna daun dia dah tempered. Tempered pada tayar ni berapa tahun kita boleh pakai kalau kita pergi kerja, balik kerja apa semua? 30,000 km. Tu 30,000 km. Tahun tayar tidak ada expired. Tidak ada expired. Walaupun dia dah berusia dah 10 tahun, dia bagi 60% diskaun. Boleh beli? Boleh. Tapi pakai kat mana? Pakai kat hutan, off-road. Atas jalan tak boleh sebab dia dah keras. Nanti bila langgar hujan, bila kita tekan brek, kereta akan gelonsor. Dia tidak akan berhenti. Katanya ada macam tayar getah dah matilah apa semua tu. Dia tak panggil tayar mati, dia panggilkan keras. Keras. Tayar tak mati, dia saja tak ada nyawa. Betul juga tu. Tok Mat ni kenakan saya pula. Okey Tok Mat, satu lagi. Kadang-kadang dia bawa tayar belakang ke depan. Boleh. Apa itu yang dipanggilkan cross X. Supaya setiap 10,000 kita kena cross X tayar, memberikan kehausan level itu sama. Sebab depan ni kita menggunakan pressure yang lain. Betul. Belakang banyak break apa semua gitulah. Dan nombor satu paling tekan, mesti tekanan 4 tu mesti balance. Mesti balance kan. Tomat, kita kembali ke sini. Maknanya kalau nak tukar tayar ni kena tukar semua. Ya. Baru dia kena 4 dia kali tukar 4. Sebab kita cross X tadi dia akan betul. Yang paling penting di sini. Itu apa tu? Air dia. Kenapa kita kena tengok air? Jangan taruh air hujan. Jangan. Tak boleh. Sebab air hujan mengandungi asid. Tak boleh. Asid akan makan semua radiator ni akan putus. Okey, faham. Jangan taruh air pipe. Air pipe pun tak boleh? Tak boleh. Sebab air pipe ada klorin. Okey, betul. Yang kena paling mudah sekali air yang telah dimasak. Free lah, dah bayar bil elektrik je kan. Betul. Lagi nak senang, belilah air mineral. Betul, air mineral lah senang kan. Yang sebelah ni tak apa, air apa saja pun boleh taruh. Betul. Kerana ini adalah pencuci cermin. Kalau kita nak taruh sabun, kita nak taruh liquid, taruh dalam mangkuk atau botol, kita shake dulu. Dia kalau kan hancurkan dia punya sabun itu, sabun tu, baru kita masukkan dalam tu. Dia tak boleh terus letak macam tu Jangan, nanti motor dekat bawah tu nak liquid habis. Nanti jam. Tok Mak rasa sekejap sangatlah. Rasa saya macam tak habis belajar lagi ni. Belum segi bateri lagi. Boleh cerita bateri lagi tapi nantilah insyaAllah Insya-Allah. PM tepi lah. Ataupun nanti Tok Mat ada kongsi kat mana-mana, bolehlah kongsi dengan mereka semua kan. Mungkin nanti kita boleh bawa ramai kereta kecil-kecil banyak-banyak untuk pulang raya. Penerbit raya. Penerbit dengar. Penerbit Roger Tok Mat, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Tok Mat, thank you. Sebenarnya setiap tahun kita bawakan topik ini tapi kita tak pernah jemu sebab nak ingatkan semua. Tak nak ada lagi masalah-masalah kurang.
kurangkanlah takut risiko. terbalik Tok Mat. Yang sabun pula dia letak dalam tu. Pesanan terakhir Tok Mat kepada mereka. Terima kasih kepada semua yang jaga kereta. Biar dia cantik, biar dia selamat ke mana destinasi. Dan selamat berpuasa kepada semua penonton-penonton TV3 yang mendengarnya. Semoga anda sentiasa ceria bila berada dalam kereta. Steady lah Tok Mat. Mantap lah. Nampak se-steady jaket kulitnya pada hari ini. Terima kasih Tok Mat bersama dengan kami. Nanti kita jumpa lagi Tok Mat insya-Allah. Untuk perkongsian yang berikutnya dan kita nak berehat seketika. Betul. Seketika nanti ada banyak lagi perkongsian. Kalau anda macam biasa bersama dengan kami MSI, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Cukup tak? Cukup ke ni? Masih lagi bersama dengan kami di MHI. Kita nak kongsikan pula tentang walaupun dari sudut sibuknya kita menyambut bulan Ramadan, ada yang lebih sibuk, lebih berkorbankan masa dan sebagainya. Kita panggil sebagai Wira Ramadan. Betul. Setiap hari Rabu itu komitmen kami untuk bawakan kepada anda. Kali ini tugasan frontliner. Kalau kita sedang macam sedap menjamu selera ketika berbuka puasa kan, ada yang menjaga kesesakan lalu lintas, pastikan kita selamat sampai ke rumah dan destinasi, dan kita nak lihatkan tentang tugasan mereka sehari-harian. Sejak sekian lama, ibu kota Kuala Lumpur sememangnya sinonim dengan masalah kesesakan lalu lintas. Terperangkap dalam kesesakan selama 1 hingga 2 jam ketika pergi atau pulang bekerja bagaikan lumrah biasa masyarakat kota. Apatah lagi sepanjang bulan Ramadan, kewujudan bazar jualan makanan di tepi jalan mengakibatkan penambahan jumlah kenderaan, terutama ketika waktu puncak sekitar jam 5 hingga 7 petang. Dalam kesibukan jalan raya dengan kepadatan kenderaan, Hadi insan murni yang menggalas tanggungjawab bagi mengawal aliran trafik. Sarjan Anwar Omar antara individu yang sudah lama berkhidmat sebagai anggota polis trafik di Kuala Lumpur. Pengalaman bertugas di persimpangan jalan dan sibuk selama 13 tahun banyak mengajar lelaki berusia 52 tahun ini mengawal lalu lintas dengan baik. Turut dibantu oleh rakan sekerja Kopral Fazrul, tugas yang dipikul mereka bukanlah mudah. Sebagai seorang Muslim, Anwar dan Fazrul perlu berpuasa, menahan lapar dan dahaga meskipun terpaksa berdiri di tengah jalan raya berjam-jam lamanya. Demi menjalankan amanah, mereka sanggup merisikokan keselamatan diri bagi memudahkan perjalanan pengguna jalan raya pulang berbuka di rumah atau menuju ke destinasi masing-masing. Tapi di bulan puasa ini memang kita sedia maklum terdapatnya pusat-pusat beli belah dan juga waktu petang-petang macam ni terdapat juada-juada berbuka puasa, orang akan berpusu-pusu di lokasi itu. Jadi kami di lapangan terpaksa melayan setiap apa juga situasi kesesakan. Jadi matlamat kami supaya pergerakan trafik tidak, kalau dalam bahasa mudahnya, jangan kram. Supaya apabila berlakunya kecemasan, contoh bomba, ambulan nak bergerak ke satu lokasi kecemasan, dia dapat bergerak tidak tersekat di mana-mana lokasi tumpuan untuk bazar Ramadan ataupun pusat beli belah. Selain mengawal kesesakan lalu lintas, anggota polis trafik juga bertugas untuk membuat rondaan serta mengeluarkan saman terhadap pemandu yang kurang beretika di jalan raya. Biasanya, waktu mereka bekerja akan tamat sekitar jam 9 malam. Namun sepanjang bulan Ramadan, petugas barisan hadapan ini diberikan tanggungjawab khas bagi memastikan kelancaran trafik di kawasan tumpuan orang ramai sehingga larut malam. Berhadapan dengan pelbagai kerenah manusia sepanjang hari adalah perkara yang memenatkan. Malah, satu kajian yang dijalankan oleh Universiti Putra Malaysia UPM mendapati hampir 40% anggota polis trafik yang terdedah kepada bunyi bising serta jalan raya sesak mudah mengalami keletihan. Namun itu bukanlah alasan buat Anwar untuk culas ketika menjalankan amanah. Disebabkan minat serta rasa cinta terhadap karier sebagai seorang anggota polis trafik, dia tidak pernah merungut, malah terus bekerja dengan penuh ikhlas. Jawatan sebagai polis memang antara yang diminati lah oleh anak-anak kampung seperti saya. Tapi bila dah bekerja, kita pun dah
akan cuba mencari kerja-kerja lain, tapi rezeki pada saya di PDRM, jadi saya teruskan khidmat bakti saya dalam PDRM. Sesiapa pun yang bertugas di atas jalan, kita tidak dapat nak menyenangkan hati semua pihak. Tapi kita cuba memuaskan hati majoriti pihak, majoriti yang ada di atas jalan. Nak bagi puas hati pada satu pihak memang kami tak dapat. Menghampiri waktu berbuka puasa, jalan raya mulai lengang daripada kesibukan kenderaan. Penyelia unit kawalan lalu lintas JSPTKL ini juga boleh menarik nafas lega buat seketika. Dia kemudiannya bergerak ke bahu jalan bagi mempersiapkan diri untuk berbuka puasa sebelum kembali menyambung tugas. Sebotol air mineral dan buah kurma, itulah juadah yang biasa dinikmati untuk berbuka. Namun rezeki menyebelahinya hari ini apabila dihidangkan dengan sebekas air buah-buahan oleh salah seorang peniaga gerai berdekatan. Yusmira Yusof, 37 tahun, berniat untuk memberi sedikit hasil jualannya kepada anggota polis trafik yang bertugas sebagai tanda terima kasih. Bagi anak jati Kedah ini, jalinan akrab antara polis dan masyarakat merupakan faktor penting dalam menjamin keselamatan serta suasana yang harmoni. Rasa lega lah kan, kita dapat tolong serba sedikit kan. Sebab diorang kan tak boleh berkira masa hujan ke panas ke kan. Jadi diorang, saya kagumlah dengan kerja yang diorang buat tu. Dia bertugas sampai lepas buka puasa kan. Jadi saya sebagai peniaga dekat sini, saya nampak dia bertugas daripada tengah hari tadi sampailah sekarang. Jadi saya tertarik untuk bagi sedikit infak lah makanan daripada yang saya jual. Allahumma lakal hamdu wa lakal hamdu wa la syarika lak birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban walhamdulillahi rabbil alamin. Selepas memastikan jalan raya tidak lagi sibuk, Sarjan Anwar dan Kopral Fazrul bergerak ke kemah berhampiran bagi menjamu selera. Di sana, mereka berkumpul bersama anggota polis trafik yang lain bagi menikmati juadah di lokasi yang lebih selesa. Hidangan mereka tidaklah terlalu mewah, cukup sekadar dapat mengisi perut. Selain itu, mereka juga saling bertukar cerita dan pengalaman sepanjang menjalankan tugas pada hari yang sama. Hampir 30 minit melepaskan lelah, anak jati Melaka ini bersama anggota polis trafik yang lain kembali menyambung tugas pada sebelah malam. Selain daripada mengawal kesesakan lalu lintas yang melibatkan kenderaan seperti kereta, motor dan sebagainya, pada sebelah malam, anggota polis trafik yang bertugas juga akan memberikan tumpuan kepada pejalan kaki. Yalah, semakin kita menghampiri bulan Syawal, semakin ramai masyarakat yang akan keluar untuk membeli persiapan bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi, keselamatan mereka ketika melintas jalan juga menjadi satu keutamaan buat seluruh anggota polis trafik yang bertugas. Silau lampu daripada kenderaan serta penambahan jumlah pengunjung di lokasi panas ini memberi cabaran buat anggota yang bertugas untuk mengawal keselamatan. Atas dasar tanggungjawab, mereka melaksanakan tugas yang diberi sehabis baik supaya tidak berlaku sebarang kemalangan jiwa. Biarpun tubuh penat memerah kudrat, petugas barisan hadapan ini setia berkhidmat demi keselesaan masyarakat yang sibuk membuat persiapan menyambut Syawal yang bakal tiba. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita nak teruskan perkongsian di bulan Ramadan yang mulia ini penuh barakah. Kita nak bawakan kepada anda berkaitan dengan kemuliaan berinfak dan kali ini khususnya untuk Yayasan Islam Darul Ihsan dan saya sangat bertuah kerana bersama dengan PU Muhammad Hafiz Muhammad Hanifah, sahabat prihatin YIDE ataupun Yayasan Islam Darul Ihsan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Hafiz? Sihat kita alhamdulillah. Sihat dah? Alhamdulillah. Orang Kelang katanya? Sama, orang kampung. Sama kita, kampung. Cantik. Jadi mungkin kita boleh kongsikan berkenaan dengan
kemuliaan berinfak ini dan apa yang boleh kita lakukan amalan-amalan di sini bersempena dengan Yayasan Islam Darul Ihsan ini. Baik, terima kasih pada Hanif. Tuan-puan, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Ingatlah bulan Ramadan ni apa yang kita nak kejar. Setiap seseorang itu ada apa yang dia mahukan. Tapi bulan Ramadan yang Allah Ta'ala mahukan adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mencapai takwa. Sejauh mana takwa yang kita bawa? Ingatlah, baginda SAW mengingatkan kita, rugi besarlah mereka yang melalui bulan Ramadan dan mengakhiri dan melepasi bulan Ramadan, tetapi dosa-dosanya belum diampunkan. Allahu Akbar. Tuan-puan, ambil peluang setelah PKP, pelbagai ujian Allah berikan. Mudah-mudahan tahun ini Ramadan kali berbeza daripada bulan lain. Dan salah satu benda yang amat dituntut, yang mana baginda SAW adalah ajwadan nas fi Ramadan. Nabi pemurah, datang bulan Ramadan lebih pemurah. Jadi tuan-puan, kami di Yayasan Islam Darul Ihsan adalah satu badan rasmi di bawah Majlis Agama Islam Selangor yang dinaungi sendiri oleh yang amat mulia Tuanku Negeri Selangor, Sultan Negeri Selangor, yang mana kita menyantuni lebih 9,000 anak-anak yatim di 25 pusat anak yatim yang berdaftar dengan YD. Maknanya ini bukan skamer. Ini maknanya, sah betul ke Ustaz? Dan apa yang bagusnya, bantuan yang tuan-tuan berikan kepada YD ini adalah disalurkan 100% buat anak yatim. Bukan ke selalu orang ambil 10%, 20% untuk pengurusan. No. Sebab pengurusan akan dibiayai oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ada bayaran gaji, sewaan bangunan, semuanya. Tapi apa yang tuan-tuan dermakan, kesemuanya diberikan kepada anak-anak yatim 9,000 orang. Tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, ingatlah Rasulullah memberitahu, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Aku dan penjaga anak yatim itu begini di akhirat. Nabi SAW menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Maknanya rapatnya. Kalaulah dijarakkan pun masih dekat. Ibnu Battal mengatakan bahawa kalau kita lihat, memanglah kita mustahil untuk berada di syurga bersetaraf dengan Nabi. Tapi kita dekat. Jari telunjuk yang tinggi, tetapi orang yang menjaga anak yatim itu rendah sedikit. Subhanallah tuan-puan, kalau nak bandingkan amalan-amalan kita nak masuk syurga, Allahu Akbar, belum tentu lagi. Tetapi dengan kita membantu anak yatim, beruntunglah saya ucapkan tahniah syabas kepada seluruh penjaga-penjaga anak yatim, sama ada yang mempunyai pusat jaga anak yatim ataupun di rumah kita. Sebab baginda SAW mengingatkan, sebaik-baik rumah adalah rumah yang didiami oleh anak yatim di dalamnya, dan kita berbuat baik kepada anak-anak yatim ni. Subhanallah tuan-puan, kita ada duit sikit, kita ambil, beri peluang. Sebab yang kalau kita bantu orang susah, ia dapat pahala. Tetapi tidak sama kalau kita bantu anak-anak yatim ini, ganjarannya pahala dan sebagainya. InsyaAllah. Ustaz, melihat kepada, tadi saya tertarik apabila Ustaz kata ada skamer zaman sekarang. Ya, betul. Bagaimana membezakan YIDE dengan skamer ni Ustaz? Baik, pertama sekali kalau tuan-puan lihat, Yayasan Islam Darul Ihsan ni, tiap-tiap Jumaat akan diumumkan namanya dalam khutbah Jumaat, khutbah kedua. Berinfaklah untuk anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Zakat milik SZS. Maknanya ianya rasmi. Sebabnya kalau kita lihat badan ini diaudit, bahkan kita diiktiraf oleh Kementerian Kewangan untuk memberikan potongan cukai. Jadi tuan-puan boleh dapatkan resit pengecualian cukai dan kesemuanya boleh dilaksanakan secara online. Jadi ambil peluang tuan-puan, kita nak bantu anak-anak yatim ini, dan yang pastinya 25 pusat jaga anak yatim ni, termasuklah lebih 9,000 anak-anak yatim ni berdaftar di bawah Yayasan Islam Darul Ihsan, termasuklah dengan jabatan-jabatan PBT, termasuklah dengan bomba kesihatan dan sebagainya. Jadi ianya dikawasi dengan sangat baik. InsyaAllah akan sampai ke mana sasarannya. Ustaz, saya tertarik dengan kupon infak yatim YIDE ini. Mungkin boleh beri penerangannya? Baik, tuan-puan, kalau kita tunaikan zakat khususnya di Selangor, yang mana ada keluar, sebab orang sekarang ni kadang dia nak tak nak online, dia nak jumpa juga, dia nak shake hand kan, dia nak salam, nak doa juga. Ya, kadang kita faham. Jadi saya pun kadang nak begitu juga. Tapi ketika kita menerima kupon, ada lagi satu kupon yang mana YD memperuntukkan 2 juta kupon tahun ini. Jadi sambil-sambil baru-baru ni pada Sabtu lepas kita ada program dengan lebih dekat 700-800 anak yatim di Selangor. Minggu ni pun ada bersama dengan Raja Muda Selangor, yang mana Raja Muda Selangor sendiri memberi menginfakkan dan mendapatkan kupon tersebut. Jadi kupon tu hanya RM2 saja. Jadi alang-alang dah tunaikan zakat RM7,
plus RM2, baru RM9 kan. Sebab zakat tu wajib. Wajib tu memang tak buat dosa. Tapi yang ini sunatnya, bahkan kelebihannya kita bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu satu kaedah yang sangat baik pada kita ini oleh YIDE. Ustaz, mungkin sebagai yang terakhirnya pemain sekata ataupun harapan Ustaz untuk penonton setia Malaysia. Baik kita. Ingatlah tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, pada hujung hayat kita, kita akan berkata dengan Allah Ta'ala satu perkara pasti. Sebab Allah sebut dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku ya Allah. Aku nak buat satu perkara akhir ya Allah. Tuan-puan, kita tak minta dengan Allah Ta'ala, aku nak solat ya Allah, aku nak pergi haji, aku nak baca Quran. Tapi kita minta apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah ya Allah. Tuan-puan, yang kita nak bantu ni anak-anak yatim, boleh download dalam apps Google Play kita, dekat apps Play Store. Infak Hidayah. Jadi semuanya tuan-puan boleh buat secara online, maklumat-maklumat terkini. Jadi ambil peluang tuan-tuan, sebab yang kita bantu ni adalah penjaga anak yatim mendapat kelebihan yang besar di syurga bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kelebihan bulan Ramadan juga, insyaAllah semoga dipermudah Ustaz. Amin, amin. Terima kasih banyak. Semoga sekalian dilakukan pada hari ini juga akan mendapat manfaat kita bersama. Sekali lagi terima kasih kepada PU Muhammad Hafiz Muhammad Hanifah, sahabat prihatin YIDE, dan kita nak rehat seketika. Kembali selepas ni Anik Mizati ada perinciannya berkaitan dengan perkongsian berikutnya. Jangan ke mana-mana. Baik, penonton semua, kita dah masuk 14 Ramadan. Saya kira ini adalah masa untuk masing-masing dah jauh daripada dapur. Sebab apa? Sebab ada kita beli bazar ataupun mungkin buffet yang menjadi pilihan anda semua. Jadi sebab tu hari ini kita nak bawakan satu kepada anda. Mungkin pilihan lah kan. Dah pertengahan Ramadan ni rasa macam mungkin kita boleh enjoy sedikit suasana bersama dengan keluarga untuk kita ambil buffet. Buffet yang berbaloi, yang mungkin menu dia mempunyai cita rasa seperti mana yang anda suka. Jadi kita nak kongsikan. Ini dia cita rasa klasik buffet Ramadan di PICC. Bukan saya lah yang nak kongsikan. Ada individu yang lebih tepat sekali nak berkongsi apa keistimewaan untuk buffet di PICC. Kita bersama dengan Encik Muhammad Anwar Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Convention and Exhibition Putrajaya Sdn Bhd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ramadan. Busy lah dia untuk kan semua yang akan pergi ke buffet. Nak kongsikan juga Encik Anwar bagaimana dengan sambutan kali ini dan juga pengenalan lah awal untuk buffet Ramadan di PICC. Alhamdulillah. Terima kasih ni. Okey, promosi bazar buffet Ramadan di Putrajaya International Convention Center ni bermula pada 25 bulan 3 sampai 19 April. Dan harga yang ditawarkan adalah sangat berbaloi, iaitu lebih kurang RM103 net. Untuk kanak-kanak RM51 daripada 5 tahun hingga 12 tahun. Dan juga warga emas. Okey. Jadi antara yang katanya menu yang ditawarkan ni dia cita rasa klasik. Kita nak tahu juga macam mana pemilihan menu yang boleh digambarkanlah yang mungkin ada di PICC. Okay. Kami menawarkan sebanyak 250 jenis juadah untuk berbuka puasa. Wow, bermula banyak. daripada appetizer, main course sampai ke dessert lah. Dan selain daripada itu kita ada lebih kurang 15 stall live cooking. Macam laksa, mi kari, fresh semua di situ disediakan. Dan juga of course lah, bila sebut pasal Ramadan ni memang tak lari daripada kambing golek lah. Ya, itu kambing dia. Golek Kita dengar juga tu kambing golek ada ke tak? Kambing golek pasti ada. Kambing golek wajib adalah untuk di buffet Ramadan ni, dan kita menyediakan kambing golek yang bercita rasakan Melayu. Maknanya kita perap dia dengan local punya spice dan kita masak dalam oven yang slow cooking lah. Memang daging sangat lembut. Itu dia. Dia punya orang kata hero of the day tu memang betul. Kambing lah kalau dekat PICC ni. Sebenarnya memang saban tahun setiap kali Ramadan ada orang kata buffet Ramadan yang disediakan di PICC. Dan seperti mana yang kita tahu kawasan di PICC ni memang sangat cantik lah untuk kita bawa grup ataupun mungkin dalam kuantiti yang ramai jumlah orangnya, keluarga besar anda ataupun mungkin nak bawa staf ataupun warga kerja dan sebagainya. Selain daripada itu, fasiliti apa yang menjadi pilihan kalau mungkin mereka nak datang ke sini, mereka akan fokuskan dengan kemudahan dari sudut fasiliti? Yang pertama sekali kalau cerita pasal fasiliti ni adalah dia punya space lah. Kalau datang buffet Ramadan di PICC ni, dia punya keluasan tempat makan tu sangat besar dan kita boleh memuatkan sebanyak 1,500 pack
dalam satu masa. Dia. Dan sangat selesa. Dan saya boleh garanti you tak payah beratur lah. Tak payah beratur panjang. Itu yang masalah tu sekarang kan. Kita nampak juga baru-baru ni viral kan. Kalau dah buka tu nampak viral je tempat tu beratur panjang. Nak buka puasa yang ni kita jamin tak payah beratur. Ini saya garanti tak payah beratur panjang. Parking pun cantik. Yang keduanya pasal parking lah. Parking kita ada 1,200 petak parking. Yang pentingnya percuma. Percuma, tak payah bayar. Itu memang sangat selesa. Dan juga kita menyediakan kemudahan surau yang sangat selesa, yang boleh masuk lebih kurang 300 jemaah dalam satu masa lah. Katanya ada juga yang menghiburkan ke? Ada performance, ada persembahan ya? Ya, kami ada bukan saja residen artis, kami ada residen ustaz juga. Residen ustaz ni dia akan mengaji sebelum berbuka puasa, kemudian akan live azan, dan ustaz ni akan membimbing untuk sembahyang untuk solat maghrib. Di surau yang mengimamkan solat maghrib ya. Dan dia all in lah maknanya kadang-kadang kalau kita nak pergi buffet kan, apa yang kita risau tu tempat nak solat. Betul. Lagi satu tempat yang mungkin mudah untuk anak-anak ada. Kat sini semua ada, insya-Allah. Sangat selesa. Sangat selesa. Jangan lepaskan peluang. Okey, dia cerita-cerita yang best ni, menu dah cerita, harga dah cerita. Macam mana kita nak buat tempahannya? Okey. Nak buat tempahan ni boleh call kami di talian 03 8887 600 atau pergi ke website PICC ya. Putrajaya International Convention Center. Kita nak minta anda screenshot cepat-cepat. Ini dia cerita rasa klasik yang mungkin boleh menjadi pilihan anda. Ada siap-siap harganya dekat situ. Nombor telefon untuk tempahan simpan siap-siap. Kalau tak dapat nombor telefon office tu, ada juga yang nombor 013 tu, anda boleh WhatsApp, anda boleh bagi tahu yang nak buat tempahan. Hari ni pagi-pagi dah boleh buat tempahan. Senang kan supaya awal tak kalut. Okey, kita nak tahu juga macam mana sambutan untuk kali ni. Okey, saya nak cerita dulu pasal pasal resident artis kita. Resident artisnya Rosmah. Kita ada Rosmah Siddiq yang akan perform daripada pukul 8 malam hingga ke 9.30 malam. Hari yang tertentu? Setiap hari. Setiap hari? Daripada 19 hari bulan itu, daripada 25 hari bulan itu hingga ke 19 hari bulan ini. Wah. Okey, ada beberapa hari lagi sebab yang terakhirnya merupakan 19 hari bulan. Jadi 2-3 hari sebelum raya, harap-harap tak raya mengejut lah ya. 2 hari sebelum raya tu, kita dapat laksanakan semua dah tutup lah. 19 hari bulan, hari terakhir. Di samping itu, kita pun ada sediakan juga kaunter bayaran zakat. Siapa nak bayar zakat, memang berbayar di situ. Sangat mudah lah. Sangat-sangat mudah. Agak-agak terlupa macam itu kan. Dah ada kaunter bayaran zakat pun ada dekat situ. Okey, nak mengajak sekali lagi kepada mereka di luar sana, penonton-penonton Malaysia hari ini khasnya daripada Tuan Anwar. Silakan nak ajak mereka datang ke sana. Kami juga menyediakan package yang menarik juga untuk majlis private event. Private event. Kalau siapa-siapa syarikat-syarikat yang nak buat private event, boleh hubungi kami untuk special punya package. Itu dia kan. Ada harga special yang diadakan kepada anda semua untuk anda kalau mungkin anda bersama dengan satu jumlah grup yang ramai lah. Boleh dikatakan macam tu. Nombor yang sama. Nombor yang tertera di kaca TV anda. Screenshot cepat-cepat. Boleh buat tempahan hari ini. Menu jangan ceritalah. Kambing golek ada. Menu klasik ada. Semua ada. InsyaAllah 250 sajian yang disediakan. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Mahmad Anwar Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Convention and Exhibition Putrajaya Sendirian Berhad. Terima kasih ya. Selamat berpuasa kita ucapkan kepada warga PICC juga. Terima kasih kerana menjemput PICC. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, Hanif. Awak dah macam terliur ke dengan 250 menu tu? Sangatlah. Tapi saya rasa saya boleh ke 249 menu sajalah daripada perkara tersebut. Hanif, join saya sebab saya nak kongsikan kepada anda semua. Ini berkaitan dengan Skot Seindah Kasih bersama dengan Jom Ronda. Dan minggu ini Skot Seindah Kasih dan kru Jom Ronda akan berada di zon selatan, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, kampung awak ni, Nim. Boleh. Betul. Jom serbu Bazar Ramadan dan masjid pilihan mereka sertai aktiviti-aktiviti menarik. Jangan lupa bawa pulang voucher makanan dan beg iftar serta cenderamata. Seindah Kasih ini dibawakan oleh penyaman udara Nano EX Inverter Panasonic. Penghawa dingin ini dilengkapi dengan kawalan sambungan Wi-Fi untuk penggunaan bila-bila masa, di mana-mana sahaja dan boleh menjimatkan tenaga yang diguna. Lindungi anda dan tersayang dalam ruang tertutup dengan penyaman udara Nano EX Inverter Panasonic. Okey, itu dia. Macam kita dengar radio. Kan. Okey, jangan lupa kalau nak info tadi yang terlepas, Jom Heboh Official tau. Jangan pula anda pergi cari Seindah Kasih punya page Instagram ke apa, tak ada. Pergi ke page Jom Heboh Official untuk anda dapat tahu di mana lokasi dan semua info-info yang tadi Hanif kongsikan kalau terlepas. Ya, betul. Esok kita akan sekali lagi meninjau ke Bazar Ramadan, tapi pada kali ini keselamatannya lah, ada yang di masa awal, ada yang disediakan hari sebelumnya kan.
kualiti dan juga keselamatan makanan di Bazar Ramadan. Okey, esok jumpa 9.30 pagi tau. Jangan lupa untuk follow kami di MHI Facebook. Kita juga sebenarnya ada banyak kongsikan apa inisiatif kita untuk raya ni. Terutama sekali nanti kita nak ada derma kepada individu yang memerlukan. Jadi kita sangat-sangat follow Facebook MHI TV3 untuk perkembangan terkini. Betul. Okey, jumpa lagi. Jaga diri, senyum selalu. Assalamualaikum. Thank you.